As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semuanya insya-Allah. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan diberikan kita pada hari ini untuk sama-sama kita menaksikan siri tazkirah ringkas daripada Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat daripadanya, dapat kita menambahkan kebaikan kita, dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, untuk menambahkan lagi ingatan kita kepada Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita dah kongsi sama tentang pentingnya kita ini untuk senantiasa zikir, ingat kepada Allah SWT, dan jangan kita meremehkan, merendahkan zikir, kerana orang yang melakukan zikir itu dalam kelalaiannya lebih baik daripada orang yang lalai dan langsung tidak melakukan zikir. Kerana apa? Mudah-mudahan zikir yang ada bersamanya kelalaian itu akan diangkat oleh Allah SWT darjatnya kepada zikir yang mana ada kesedaran dalam hatinya. Kemudian mudah-mudahan Allah angkat zikir yang ada kesedaran dalam hatinya itu kepada zikir yang mana kita dapat merasakan Allah SWT berada dalam hati kita. Dan yang ketiga, lepas itu diangkat kepada suatu keadaan di mana kita pada ketika itu, bila keadaan kita berzikir itu, kita lenyap segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah martabat yang terbaik, yang tertinggi, yang mudah-mudahan kita semua satu hari nanti dapat mencapainya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, di kesempatan ini kita nak kongsikan satu lagi perkara yang sangat penting, iaitu mengenai tanda matinya hati. Tanda matinya hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zarub berkata, zikir boleh menghidupkan hati sedangkan lalai boleh mematikan. Ini minggu lalu kita katakan zikir ini dapat hidupkan kembali hati, kalau lalai ini akan mematikan hati kita. Kesudahan lalai itu membawa kepada salah tanggapan yang hodoh atau keji, dikatakan baik hingga lupa hakikat sebenarnya. Bila kita dah lalai ni, dia boleh buat kita salah anggap. Makna benda yang tak baik, yang tak betul pun, kita boleh merasakan benda itu adalah benda yang betul dan baik. Dan ini banyak berlaku di dunia kita pada hari ini. Wa'iyazbillah semua na'udzubillah. Jadi seperti mana kata pengarang, min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqat. Maknanya sebagai tanda matinya hati ialah jika tidak merasa sedih, tidak merasa susah kerana tertinggalnya sesuatu amal kebaikan itu kewajipan. Dan wa tarakun nadami ala ma fa'altahu min wujudil zallat. Maknanya dan tidak menyesal jika terjadi sesuatu pelanggaran dosa. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita nak tahu apakah ciri-ciri orang yang mati hati. Ciri orang yang mati hati ini menurut Syekh mengatakan adalah tidak berasa sedih apabila melakukan maksiat. Bila melakukan maksiat dia rasa macam biasa je. Bahkan ada yang bangga, bahkan ada yang rasa besar, rasa gembira dapat lakukan maksiat. Wa'iyazbillah semua na'udzubillah. Adakah orang macam itu? Ada. Ada orang menang judi, dia tunjuk dengan terang-terangan. Ada yang minum arak, suka nak bergambar, nak tunjuk yang dia ni minum arak. Makna contoh tu lah hebatlah sangat. Kan? Contoh begitu, subhanallah. Begitu juga ada orang yang melakukan maksiat, kemudian dia tak ada rasa sedih, bagi dia tak ada apa-apa. Ini antara tanda mati. Lagi satu apa? Tidak menyesali maksiat yang dilakukan itu.
Dah lah tak sedih, menyesal pun tak ada. Ya. Biasa menyesal ni lebih tinggilah. Ada orang sedih tapi tak menyesal kerana apa? Nak lakukan lagi. Tapi tanda orang dah mati hati ni, dia tidak sedih atas maksiat yang dilakukan dan dia tidak menyesal akan apa yang telah dilakukan. Ya, okey. Baik. Hati yang hidup terasa gundah dan resah dengan maksiat dan terasa kelazatan dan ketenangan dengan sebab taat. Rasa resah disebabkan kita kalau tak pernah melakukan benda yang tak elok, kita rasa bimbang, betul tak? Contohlah kalau orang nak beratur pergi beli nombor judi ni. Hati rasa apa? Rasa tak sedap kan kalau boleh tak nak orang nampak. Rasa malu, malu dengan orang, malu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa lagi contoh tuan-tuan? Orang yang tertinggal solat. Dia rasa sedih. Kenapa boleh tertinggal? Biasa dah aku dapat laksanakan. Ya. Tertinggal nak bangkit pada waktu malam merasa sedih. Ya, ada orang dia rasa biasa je, kan? Jadi, maknanya apa? Ada rasa kesedihan. Kemudian menyesal dengan maksiat tersebut. Macam mana kenapa boleh lakukan perkara ini? Saya rasa menyesal, kan? Ini perkara yang menunjukkan hati kita telah mula hidup kembali. Perlahan-lahan dia akan hidup kembali. Sebab tu Rasulullah SAW ada bersabda yang mafhumnya, siapa yang berasa gembira dengan kebaikannya dan berasa susah hati dengan kejahatannya, maka dialah orang mukmin. Bila dia ingatkan kebaikannya, dia gembira kerana apa? Allah membantu dia, mengizinkannya dapat melakukan kebaikan tersebut. Ya, dia merasa susah hati dengan kejahatannya kerana apa? Dia rasa bimbang. Maknanya kenapa dia boleh lakukan kejahatan ini? Ya, mungkinkah ada berlaku kesilapan pada didiknya, sifatnya yang mungkin meninggi didik, sombong didik, merendahkan rendah kepada orang lain, merasa dirinya hebat sehingga kan Allah menciptakan satu kejadian sehingga dia dapat merasakan apa? Dapat melakukan dosa. Dan dia rasa susah hati. Kerana apa? Ini balasan Allah SWT pada dirinya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang mukmin melihat dosa dirinya seumpama dia berada di bawah bukit yang akan menghempapnya. Orang mukmin kalau lihat dosa ni dia rasa macam dosanya besar, membukit. Bukit ni akan hempap kepada diri dia. Ni orang mukmin lah macam gitu. Bimbang. Kerana dosa ni kecil mana pun jika dibandingkan keadilan Allah, bahaya tuan-tuan. Tak ada yang kecil. Ya? Tetapi orang yang munafik melihat dosanya seumpama lalat yang hinggap di atas hidungnya. Maka dia menepisnya dengan tangan lalu terbang lalat tersebut. Kalau orang munafik ni, bila lihat dosa, dosa ni kecil je. Macam dekat lalat, tepis ni dia kira dah habis tak kira sangat. Tapi orang mukmin dia boleh lakukan dosa, dia umpama melihat seperti dosanya itu seperti bukit yang telah membesar, membukit yang ingin menghampap dirinya. Bimbang. Bila dah bimbang nak lakukan lagi tak? Kembali segera bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau orang munafik, lalat tepis sikit dah lah dia terbang nanti dah okey tu. Itu bezanya orang mukmin dan juga orang yang munafik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita hati kita hidup, ya, kita akan senang nak lakukan kebaikan, amal-amal ketaatan, kan? Tetapi apabila hati kita mati, itulah kita tidak akan nampak kebenaran. Benda yang tak elok pun kita rasa elok. Lalai membawa kegelapan dalam kehidupan kita. Tapi hati yang hidup membawa sinar harapan dalam hidup kita. Ya? Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Ada satu kisah ni saya nak ceritakan. Ya, ada satu kisah ni di mana ada seorang yang datang daripada jauh menuju kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa kamu? Dia kata Zaid al-Kahil. Kata Rasulullah SAW, bahkan kamu adalah Zaid al-Khair, yang baiklah. Tanya, lantas Zaid al-Khair bertanya, aku datang untuk bertanya kepadamu tanda Allah SWT suka kepada seseorang dan bagaimana tanda Allah tidak suka. Jadi dia datang daripada jauh ni, dia nak tanya kepada Rasulullah SAW ni, apa tanda Allah suka dengan seseorang dan tanda yang Allah tidak suka kepada seseorang. Nabi tanya dengan dia, baik, bagaimana keadaan kamu pada pagi ni? Nabi tanya, pagi ni tadi macam mana? Dia kata, aku amat suka kepada kebaikan dan ahlinya. Suka untuk beramal dengannya dan apabila luput daripada itu, aku akan amat merinduinya untuk melakukannya lagi. Bila dilakukan sedikit atau banyak, aku yakin pahalanya. Sabda Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, begitulah wahai Zaid, kalau Allah menghendaki kamu dengan yang lain, pasti disediakan untukmu. Kemudian kemudian jangan kamu bimbang di lembah mana pun kamu mati. Jawab Zaid, cukuplah bagiku. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
tanda Allah sayang kepada kita ni, maknanya kita ni sangat suka melakukan kebaikan dan kita suka orang-orang ahli-ahli yang melakukan kebaikan. Dan kita merasa rindu untuk melakukan kebaikan sekiranya masanya telah luput. Contoh, pagi kita ada solat-solat tertentu. Dah luput dah waktu malam pagi tu tak dapat nak lakukan. Kita rasa rindu nak lakukan kembali. Itu dia. Ya. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Tandanya adalah amat rindu melakukannya. Dan bila lakukan sedikit ataupun banyak, yakin pada pahalanya. Dia tak rasa benda tu sikit. Dia tak rasa benda tu banyak. Yang penting dia yakin bahawasanya Allah SWT itu adalah Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang akan memberikan balasan atas setiap amalan yang dilakukan. Inilah tanda orang yang mana dicintai, disukai oleh Allah SWT. Orang yang seperti ini dekat bumi mana pun meninggal dia tak perlu bimbang. Kerana pasti tempatnya adalah istimewa. Tapi kalau orang yang tidak disukai oleh Allah SWT, dia tak suka nak lakukan kebaikan. Dia benci ahli-ahli orang yang melakukan kebaikan. Ya, bila dah terlepas sesuatu, dia tak kisah, tak menyesal. Dia tak ada perasaan rindu pun untuk melakukan kebaikan. Itu maknanya tanda Allah benci kepada seseorang itu. Tapi kalau Allah sayang, suka kepada seorang hamba itu, dia akan membuat orang itu suka nak lakukan perkara-perkara kebaikan. Suka nak bersama dengan ahli-ahli kebaikan. Ya, bila dah terlakukan, ya, kemudian dah lepas lewat masanya merasa merindui untuk melakukannya sekali lagi. Dan setiap amalan baik yang kecil ataupun besar, ketaatan itu, ya, dia yakin akan ganjaran Allah SWT yang Allah ni Tuhan yang Maha Adil. Penilaian manusia tidak diperlukan, yang penting adalah penilaian daripada Allah SWT. Boleh tuan-tuan sekalian? Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian kita nak cakap, zikir ini akan menghidupkan hati. Sedangkan lalai akan mematikan hati kita. Apabila hati kita ini mati, apa tandanya? Tandanya adalah kita tidak merasa sedih apabila melakukan kesalahan dan kita tidak menyesal akan maksiat yang kita lakukan. Tapi tanda hati yang hidup tu apa? Suka lakukan kebaikan, suka kepada ahlinya, rindu bila benda tu dah reput dan rasa tak ada pun yakin tentang ganjaran Allah SWT akan apa yang dilakukan, baik yang kecil, sedikit ataupun besar. Orang mukmin apa dia? Bila melihat dosanya seumpama bukit yang akan menghempapnya. Tapi kalau orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap dekat hidungnya yang hanya diperlukan ditepis sahaja. Inilah yang membezakan kita, orang yang hati yang hidup dan juga orang yang mati hatinya. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Jadi kita ni termasuk dalam mana? Cuba kita tanya dekat diri kita. Suka tak lakukan kebaikan? Suka tak pada ahlinya? Ya? Suka tak kita untuk menolong orang? Bila dah terluput perkara tu pada kita, kita rasa rindu tak? Contoh, kita nak pergi masjid, dah lama tak nak pergi masjid contohnya. Rindu tak? Kan? Kemudian apa? Setiap amalan yang sikit ataupun banyak tu kita yakin dengan ganjaran balasan daripada Allah SWT. Jadi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita supaya kita dapat nur cahaya kehidupan dan juga cahaya daripada Allah SWT, sehingga mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa mendapat barakah rahmat daripada Allah SWT dan ridha daripadanya, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada untuk kali ini kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Insya-Allah kita jika ada kesempatan kita jumpa di kesempatan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah
I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. रहमतें निछावर करता है तू बरकतों से।